Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi PDBR pada hari ini kita akan teruskan lagi dengan topik pengendalian data KSSM tingkatan 1 dan kita akan lihat satu subtopik iaitu mewakilkan data menggunakan carta pie. Bagaimana membina carta pie? Okay, carta pie ini sebenarnya adalah satu carta yang berbentuk bulatan. Okay, kemudian untuk membina satu carta pie, langkah pertama yang perlu kita lakukan ialah mengira sudut bagi setiap kategori dan kemudian kita akan bina satu bulatan. Kemudian kita akan bahagikan bulatan ini kepada beberapa sektor mengikut nilai sudut yang telah kita kira tadi. Seterusnya kita akan labelkan sudut-sudut sektor. Kita juga akan labelkan setiap kategori ataupun setiap sektor dan kita juga boleh warnakan setiap sektor dengan warna yang berbeza sekiranya kita nak carta pie itu lagi menarik. Dan akhir sekali kita perlu tuliskan tajuk yang bersesuaian dengan carta pie yang dibina. Okay, jadi kalau kita nak listkan langkah-langkah untuk membina carta pie, yang pertama ialah kita kira sudut bagi setiap kategori. Yang kedua, kita akan lukis satu bulatan. Yang ketiga, kita akan bahagikan bulatan mengikut sudut yang dikira menggunakan protractor ataupun jangka sudut. Labelkan setiap sektor dan tulis tajuk bagi carta pie. Okay, kita lihat contoh yang pertama. Jadual menunjukkan bilangan kereta jenama Honda Civic yang berjaya dijual oleh Encik Wan pada bulan Julai mengikut warna. Lukis sebuah carta pie bagi mewakili data tersebut. Okey, jadi langkah yang pertama kita akan kira sudut sektor bagi kereta Honda Civic yang berwarna merah, kuning, putih dan biru. Jadi, bagaimana cara untuk kita kira sudut sektor? Okey, bagi kereta yang berwarna merah, kita akan gunakan formula ataupun cara untuk kira ialah 9 buah kereta daripada 36. So 9 per 36 darab dengan 360. Okey, kenapa kita darab dengan 360? Kerana dalam satu bulatan, sudut di bahagian dalam atau sudut bagi satu bulatan adalah 360 darjah. Okey, so 9 per 36 darab 360. Kalau kita tekan kalkulator, hasilnya adalah 90 darjah. Okey, sudut bagi kereta berwarna kuning ialah 12 per 36 darab 360. Okey, bernilai 120 darjah. Bagi kereta berwarna putih, 10 per 36 darab 360 bersamaan dengan 100 darjah. Dan akhir sekali, yang berwarna biru, 5 per 36 darab dengan 360 menghasilkan 50 darjah. Dan untuk menyemak sama ada sudut yang kita kira itu betul atau tidak, kita boleh tambah 90, tambah 120, tambah 100 darjah dan tambah 50 darjah. Hasilnya adalah 360 darjah. Okey, bersamaan dengan sudut bagi satu putaran lengkap ataupun sudut bagi satu bulatan. Okey, dan bagaimana cara kita ingin melukis? Okey, kita akan gunakan aplikasi Clever Maths. Okey, ini adalah contoh. Okey, di mana kita dah ada satu jadual. Okey, jadual ni kita dah ada. Ini adalah jadual sudut bagi setiap sektor yang kita dah kira. Merah 90 darjah, kuning 120, putih 100, biru 50 dan jumlahnya 360. Okey, jadi langkah yang pertama, kamu boleh bina satu bulatan dengan jejari bebas lah, tidak perlu terlalu besar dan tidak perlu terlalu kecil. Okey, kemudian kita akan lukiskan satu garis. Okey, kamu boleh ambil pensel. Okey, dan daripada pusat bulatan kita boleh lukiskan satu jejari. Jejari ni sebenarnya tak kisah kamu nak lukis sebelah kiri boleh, sebelah kanan pun boleh. Tapi cikgu lebih suka lukis di sebelah kiri sebab lebih senang untuk kita ukur sudut. Okey, sudut yang pertama sudut 90 darjah. Okey, untuk mengukur sudut kita boleh guna satu alat yang dikenali sebagai protractor ataupun jangka sudut. Tetapi special untuk sudut 90 darjah, sebenarnya alat yang paling sesuai adalah sesiku. Okey, so cikgu akan ambil sesiku ni.
Kemudian kita akan letakkan betul-betul pada pusat bulatan. Okey, dan sebelah bawah ini betul-betul berada di atas jejari yang kita bina. Kemudian kita boleh ambil pensel dan kita perlu lukis satu garis mengikut bahagian belakang sesiku tersebut. Okey, so sudut yang kita bina ini confirm ini adalah sudut 90 darjah dan kita boleh tandakan simbol untuk sudut 90 darjah. Kita boleh gunakan petak sahaja. Okey, tak perlu tulislah untuk sudut 90 darjah. Okey, seterusnya untuk sudut yang kedua, sudut 120 darjah, kita boleh gunakan jangka sudut ataupun protractor tadi. Okey, di mana pastikan kita tahu meletakkan protractor ni di tempat yang betul. Okey, pusat protractor itu bertindih dengan pusat bulatan dan ini adalah garis asas bagi protractor. So kita lihat dekat sini sifar. So kita akan guna skala luar. So awak boleh tengok di bahagian skala luar sehingga 120 darjah dekat sini. Okey, so kamu boleh tandakan, ambil pen, ambil pensel. Okey, dan boleh tandakan betul-betul di hujung ni 120. Tapi oleh kerana cikgu gunakan digital pen dan agak susah untuk cikgu tanda di tempat hujung ni, jadi cikgu akan tanda jauh sikit. Okey. Kamu pastikan tanda betul-betul di hujung ini supaya bacaan kita tepat. Okey, kemudian kamu boleh alihkan jangka sudut ataupun protractor dan boleh lukis. Tapi oleh kerana cikgu ada masalah untuk menanda di hujung ni, jadi cikgu akan letakkan pembaris supaya bacaan dia tepat lah. Okey, so cikgu akan letakkan pembaris. Okey, agak susah lah untuk kita kendalikan sebab dia berbentuk digital ya. Okey, itu 120. Okey, dan cikgu akan ambil pensel dan buat satu garis pada sudut 120 darjah. Okey. Kemudian jangan lupa nak terus label boleh, nak labelkan kemudian boleh, tapi cikgu akan terus label ya, gunakan lengkuk dan 120 darjah. Pastikan lengkuk ni cantik lah. 120 darjah. Kemudian sudut yang seterusnya ialah sudut 100 darjah. So sekali lagi kita akan guna protractor. Okey, pastikan kita letak protractor pada kedudukan yang betul. Okey, betul-betul kena pada garis ya, bertindih betul-betul. Okey, kosong daripada sini skala luar sehingga 100. Okey, kamu boleh tandalah, ambil pensel dan tandakan betul-betul dekat sini. Tapi cikgu akan gunakan pembaris sebab seperti yang cikgu bagi tahu tadi, cikgu ada masalah sikit untuk menanda secara digital di situ. Okey, pada 100. Okey, so ambil pensel. Dan tandakan garis. Okey, itu 100 dan secara automatik sudut yang selebihnya itu adalah sudut 50 darjah. Okey, tandakan lengkuk 100 darjah dan yang terakhir ni adalah 50 darjah. Okey, kemudian apabila kita dah lengkap menanda sudut, kita boleh labelkan setiap sektor, di mana kat sini adalah merah. Okey, yang kedua adalah kuning. Yang ketiga adalah putih. Dan yang keempat ialah biru. Okey, dan kita boleh berikan tajuk yang sesuai kepada catapai yang telah kita bina. Sebagai contoh, ini adalah warna kereta yang dijual. Okay, sebagai contoh. Okay, so sekarang kita dah lengkap lah membina satu catapai.
Okay, berdasarkan data yang diberikan tadi. Okay, so sebenarnya itu saja yang cikgu nak tunjukkan macam mana langkah untuk membina satu carta pie, dan dalam contoh yang seterusnya kita akan lihat secara lebih detail lagi beberapa lagi contoh macam mana carta pie dibina. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.